Beliau seorang tokoh pendidik, pejuang politik, penulis dan aktivis sastra dan budaya yang gigih. Jiwanya kental dan sentiasa bersemangat tatkala berbicara, terutama tentang kemerdekaan negara. Kata-kata dan nada suaranya tetap bergema dan masih segar dalam ingatan. Minatnya yang utama membaca dan menulis untuk siaran akhbar dan majalah mengenai perkara yang memberi semangat dan motivasi kepada golongan muda agar cintakan agama, bangsa dan tanah air. Jiwa muda semasa hayatnya banyak ditumpukan kepada pergolakan politik tanah Melayu. Sejak tahun 1940-an, berminat membaca berita-berita dan buku berhubung politik tanah Melayu dan luar negara, terutama Indonesia. Insan berjasa yang akan dibicarakan kali ini, Allahyarham Datuk Wira Borhan Muhammad Yaman. Allahyarham dilahirkan di Kampung Lubuk Redan, Kuala Sungai Baru, Melaka pada 7 April 1929. Menerima pendidikan awal di Sekolah Melayu Kuala Sungai Baru dan menyertai latihan perguruan di Maktab Perguruan Bahasa Bukit Senyum, Johor Bahru pada tahun 1958. Berkongsi hidup bersama Datin Hajah Maimunah dan dikurniakan 6 cahaya mata, 5 lelaki dan seorang perempuan. Allahyarham memainkan peranan penting bagi membawa masuk anak-anak muda menjadi ahli UMNO. Semangat beliau yang cintakan kepada bangsa, agama dan kemerdekaan negeri dibuktikan apabila Allahyarham mula menjadi ahli UMNO pada tahun 1951. Ketika itu berusia 22 tahun. Sebagai ahli yang berwibawa, Allahyarham dilantik menjadi ahli jawatan kuasa pemuda UMNO Melaka. Seterusnya pada 1954 dipilih menjadi penolong setiausaha pemuda UMNO Melaka. Bidang politik Allahyarham mula bersinar apabila dipilih menjadi ahli jawatan kuasa UMNO Negeri Melaka pada tahun 1955. Kebolehan dan kecenderungannya terhadap politik menyebabkan Allahyarham dilantik menjadi Setiausaha UMNO Negeri Melaka pada 1 April 1958 hingga 1 Januari 1959. Allahyarham telah dipilih menjadi ahli jawatan kuasa UMNO Tanah Melayu selama 10 tahun bermula 1961 sebagai Setiausaha UMNO Negeri Melaka pada tahun 1960. Dalam koleksi bahan sejarah, memetik terus kata-kata Allahyarham berikut penceritaan eksklusifnya semasa hayat Allahyarham mengenai bagaimana penentangan Malayan Union dan penubuhan UMNO di Melaka. Melaka waktu Mantan Melayu Union ada 2 kesatuan. Diwakili 2 kesatuan daripada 4 kesatuan tadi. Satu Kesatuan Melayu Melaka dan satu lagi Pergerakan Melayu Semenanjung Cawan Melaka yang ditubuhkan oleh Datuk On. Cawan yang pertama di Batu Pahat di Johor, yang kedua ditubuhkan di Melaka. Jadi dalam mesyuarat agung, ya, bila UMNO telah tertubuh dalam mesyuarat agung bila dia dah berjalan, UMNO dah berjalan tu, dia akan supaya kesatuan-kesatuan tadi, pertubuhan-pertubuhan tadi dibubarkan, ditubuhkan UMNO tiap-tiap negeri. Ya, itulah pada UMNO Negeri Melaka ditubuh pada
28 bulan Mac 1948, di mana pergerakan Melayu sebenarnya Cabang Melaka dalam Masyarakat Agungnya membubarkan diri menjadikan UMNO Melaka, UMNO bagian Melaka, Udara Melaka. Diketuai oleh Cik Ahmad bin Jamal, Puan Alai, dan seterusnya Cik Umar Ali bin Muhammad, orang panggil Ali bin Ketombu. Sebutir bintang di taman seni, cahayanya berseri. Biar bertahun masa beredar, satu wajah satu nama takkan pudar. Tetap jelas di ruang mata setiap gerak gaya.
Semasa aktif dalam UMNO, Allahyarham tidak lupa membuat pembelaan terhadap pelbagai perkara berhubung dengan kepentingan bangsa, agama dan negara. Ketika menjadi ahli jawatan kuasa Lembaga Kemajuan Bahasa Kebangsaan LKBK di bawah Majlis Perbandaran Kota Melaka pada tahun 1962, mewakili UMNO, Allahyarham memainkan peranan penting bagi menukar nama-nama jalan kepada nama-nama bercorak kebangsaan, di antaranya penukaran Buona Vista Road kepada Jalan Hang Tuah, First Street kepada Jalan Hang Jebat. Sewaktu menjadi Ketua Pemuda UMNO Negeri Melaka, Allahyarham membincangkan masalah kepincangan masyarakat ketika itu. UMNO inilah satu wadah perjuangan orang Melayu yang bukan saja dapat menyatu padukan orang Melayu daripada segala golongan dengan tubuh UMNO, tapi juga dapat mencapai kemerdekaan negara, mengalahkan penjajah yang telah bercokol utama di Melaka selama 446 tahun. Jasa UMNO cukup banyak kau nak disebut. Allahyarham Datuk Wira Borhan tetap memilih UMNO sebagai wadah perjuangan politiknya walaupun dilanda pelbagai rintangan dan ribut yang membadai. Sebagai seorang anak muda yang selalu mengikuti perkembangan negara, Allahyarham tidak sanggup melihat anak bangsa Melayu dan tanah airnya dijajah oleh kuasa asing. Lebih-lebih lagi didapati orang Melayu mundur dalam segala lapangan, terutama dalam bidang ekonomi dan pelajaran ketika itu. Di saat-saat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan di awal 1950-an, Allahyarham tidak mahu melihat pemuda yang asyik duduk berkhayal dengan keadaan yang sedia ada. Baginya selagi pemuda-pemudi Melayu dilamun bangga dan leka, maka cita-cita dan perjuangan orang Melayu yang ingin mencapai kemerdekaan pasti akan menemui kegagalan. Sehubungan itu, Allahyarham menyeru dan mengajak belia Melayu supaya bangkit membela nasib bangsa Melayu. Allahyarham menzahirkan hasrat dan kehendak melalui puisi. Menerusi puisinya bertajuk Penganjur, apa yang diinginkan agar pemimpin dan pejuang kemerdekaan tanah Melayu mempunyai sifat jujur, setia bertenaga dan sanggup menerima cabaran ketika sedang berjuang mencapai kemerdekaan. Allahyarham Datuk Wira Borhan juga merupakan seorang penulis dan ahli politik yang minat membaca buku-buku sejarah dan melihat kisah sejarah tanah air. Baginya, buku-buku berhubung dengan sejarah perjuangan bangsa Melayu sepatutnya dibaca oleh anak-anak bangsa, manakala bahan-bahan atau lambang yang menggambarkan kejatuhan bangsa hendaklah dihindarkan. Allahyarham sungguh tidak berpuas hati dengan sikap orang ramai yang mengagungkan negeri Melaka sebagai negeri yang terkenal dengan lambang atau kisah sejarah yang ditinggalkan penjajah dari barat. Sebaliknya, mereka melupakan bahawa Melaka terkenal sebagai sebuah negeri mempunyai jajahan takluk yang luas dan kaya dengan kebudayaan serta maju dalam bidang ekonomi di zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka.
must have been cold there in my shadow to never have sunlight on your face. You were content to let me shine, that's your way. You always walked a step behind. So I was the one with all the glory, while you were the one with all the strength. A beautiful face without a name for so long. A beautiful smile to hide the pain. Did you ever know that you're my hero? And everything I would like to be. I can fly higher than an eagle. You are the wind beneath my wings. It might have appeared to go unnoticed, but I've got it all here in my heart. I want you to know I know the truth. Of course I know you. I would be nothing without you. Did you ever know that you're my hero? You're everything I wish I could be. I could fly higher than an eagle. For you are the wind beneath my wings. Did I ever tell you you're my hero? You're everything, everything I wish I could be. Oh, night, I can fly higher than an eagle. 'Cause you are the wind beneath my wings. Oh, the wind beneath my wings. Sebagai seorang ahli UMNO yang aktif, Allahyarham memainkan peranan penting untuk menyokong penyata pelajaran Rahman Talib 1960. Penyata itu penting mengenai dasar pelajaran kebangsaan dan bahasa kebangsaan yang digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Sejajar dengan penglibatan luas dalam masyarakat, Datuk Wira Borhan meneruskan kegiatannya di dalam masyarakat
dan berkhidmat sebagai ketua 2 Lembaga Bahasa Melayu Melaka, di samping sebagai ahli Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka dan Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia, IKSEP. Atas khidmat cemerlang Allahyarham dikurniakan oleh Kerajaan pingat AMN dari Yang di-Pertuan Agong pada tahun 1963. Pada tahun 1980 menerima anugerah DMSM yang membawa gelaran Datuk. Atas khidmatnya di dalam bidang pendidikan, Datuk Wira Borhan dianugerahkan Tokoh Guru Negeri Melaka pada tahun 1989 dan seterusnya pada Oktober 1997 menerima Tokoh Budaya Negeri iaitu pengiktirafan dari Kerajaan Negeri Melaka. Pada tahun 2001, Allahyarham dianugerahkan pingat DCSM yang memberi gelaran Datuk Wira. Inilah nasihat Allahyarham semasa hayatnya yang sempat disampaikan untuk generasi dan pejuang parti masa kini. Perjuangan mereka masa dulu semata-mata bertunjangkan alif bata, iaitu agama, bangsa dan tanah air. Niat kita nak memberi sumbangan sebagai manusia kedil, sebagai seorang rakyat, sebagai kata pemuda harapan bangsa, itu tanda cinta kepada tanah air. Sebab cinta tanah air ini, patriotisme ini sesuai dengan kata ulama, hubul watan minal iman, cintakan tanah air sebagian daripada iman. Sebab itu saya ukuran cinta itu bukan terletak pada pangkat, terletak pada kaya, yang penting pada jiwa kita, pada kesedaran kita bernegara. Ya, sebab kita berjuang dulu alif, bata, agama, bangsa dan tanah. Ini 3 matlamat orang dulu lah. Segala jasa dan pengorbanan Allahyarham Datuk Wira Borhan Muhammad Yaman dikenang sepanjang zaman. Bulan sabit yang jatuh di pelataran, bintang redup tanpa cahaya gemintang, langkah tanpa arah, sesat di jalan yang terang. Aku yang terlena dibuai pelukan dosa, ingin pulang membalut luka hatimu. Ku pun tahu betapa pedih batinmu. Beri kesempatan atau jatuhkan hukuman. Andai maaf pun tak kau berikan, air mata tulus jatuh di sudut bibirmu. Tak terlintas dendam di bening mata indahmu. Aku yang merasa sangat berdosa padamu. Masih pantaskah mendampingimu? Biarlah bulan bicara sendiri, biarlah bintang kan menjadi saksi. Takkan ku ulangi
walau sampai akhir nanti. Cukup derita sampai di sini. Membalut luka hatimu, ku pun tahu betapa pedih batinmu. Beri kesempatan atau jatuhkan hukuman. Andai maaf pun tak kau berikan, air mata tulus jatuh di sudut bibirmu. Terlintas dendam diberi mata indahmu. Aku yang merasa sangat berdosa padamu. Masih pantaskah ku mendampingimu? Biarlah bulan bicara sendiri. Biarlah bintang kan menjadi saksi. Takkan ku ulangi walau sampai akhir nanti. Cukup derita sampai di sini. Walau sampai akhir nanti, cukup derita sampai di sini. Biarlah bulan bicara sendiri. Biarlah bintang kan menjadi saksi. Tak akan kuulangi walau sampai akhir. Cukup derita sampai di sini. Rancangan tadi diterbitkan oleh Zainun Sulaiman bersama unit teknikal penolong jurutera Fauziah Ishak dan rujukan Institut Kajian Sejarah dan Petrotrisma Malaysia Melaka, IKSEP.